Halo, selamat pagi semua pelajar. Apa kabar pada hari ini? Teacher harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini teacher akan menerangkan mengenai dengan bab 9, yaitu dasar luar Malaysia. Pertama sekali, teacher hendak menerangkan mengenai dengan sinopsis, yaitu kandungan yang terdapat di dalam bab 9 ini ya. Dasar luar negara ini merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Malaysia mampu menyatakan pendirian berhubung dengan isu antarabangsa dan serantau yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara melalui dasar luar negara. Perkara yang dibincangkan meliputi latar belakang dasar luar Malaysia, serta asas penggubalan dasar luar dan cabaran untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia. Selain itu, perbincangan akan menyentuh pelibatan Malaysia dengan pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, juga dikenali sebagai PBB, Commonwealth, Associations of Southeast Asian Nation ataupun ASEAN, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, Non-Aligned Movement, NAM, atau Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak, dan Organizations of Islamic Cooperation, OIC, atau Pertubuhan Kerjasama Islam. Nah, itulah yang terkandung di dalam bab 9 ini ya. Baik, kita pergi pada 9.1 ya, yaitu latar belakang dasar luar. Sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain semasa ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimana hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal adalah seperti Pan, Langkasuka dan Chitu telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Pan menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkasuka pula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Chitu pada tahun 608 Masihi. Penghantaran utusan ini menjadi bukti yang jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Bagaimana pula dengan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka? Baiklah pelajar, Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan abad ke-16. Hubungan ini terjalin dengan dua bentuk, yaitu hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Hubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Baiklah, kita teruskan dengan kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Apa kepentingannya? Yang pertama sekali menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Kedua, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain.
Yang ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Dan yang keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Dan yang terakhir, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Seperti mana yang kita tahu, tanah Melayu ataupun negara kita sendiri, Malaysia yang mengandungi Sabah dan Sarawak ini pernah dijajah. Zaman British, pada zaman itu hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Dan selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baru setelah negara kita mencapai kemerdekaan, di mana kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Terdapat dua perkembangan penting dalam dasar luar. Yang pertama, semasa tempo pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Husin apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Sememangnya dasar luar negara yang dapat dilihat bermula pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu ini disesuaikan dengan keperluan dan perubahan pada masa itu. Semasa British menguasai negara kita, dasar luar negara dikuasai oleh pihak British. Kedaulatan yang diperoleh melalui kemerdekaan membolehkan kita menggubal dasar luar negara kita. Jadi, sebagai warga negara Malaysia, kita perlu bekerjasama dengan pemimpin bagi memastikan Malaysia dihormati oleh negara lain. Baiklah pelajar, kita teruskan dengan 9.2 iaitu asas penggubalan dasar luar. Penggubalan dasar luar Malaysia ini dilaksanakan berpandukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Penjelasan tentang penggubalan dasar luar ini dapat dilihat melalui matlamat dasar luar dan faktor penggubalannya. Kita teruskan dengan matlamat penggubalan dasar luar. Yang pertama, dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah serantau dan antarabangsa. Yang kedua, kejayaan dasar luar Malaysia ini dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Yang ketiga, sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Yang keempat, pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya yang dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Pada 17 hari bulan September 2001, Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya di nombor 1 Jalan Wisma Putra, Presiden 2 Putrajaya. Wisma Putra ini berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Jadi, teacher rumuskan lagi matlamat penggubalan dasar luar ini antara lain adalah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia, memupuk hubungan baik dengan negara luar, dan menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi,
dan sosial. Baiklah pelajar, kita teruskan dengan apakah faktor-faktor penggubalan dasar luar. Yang pertama, ikatan sejarah. Nilai sejarah dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, Myanmar, China dan India ini menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman, dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Selepas mencapai kemerdekaan, negara ini telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Itu dari aspek ikatan sejarah, dari aspek keperluan nasional. Keperluan nasional ini bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara ini diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Kedudukan yang strategi menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Dan yang terakhir, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Yang ketiga, kepimpinan. Faktor yang ketiga adalah kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Dan faktor yang keempat adalah persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi, dan sosial antarabangsa yang senantiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ini ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa, seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Malaysia juga mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Jadi secara ringkasnya, sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia menggubal dasar luar yang dinamik dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat, menjaga kedaulatan negara, serta bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dasar yang sebelumnya agak selektif berubah kepada berbaik-baik, dengan semua negara membolehkan pandangan Malaysia dihormati oleh negara lain. Kita teruskan dengan subtopik Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun PBB. Pelibatan Malaysia. Malaysia ini memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu hidup bersama secara aman.
Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, yaitu mendukung piagam PBB, terlibat dengan agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Selain itu, Malaysia juga mendukung piagam PBB, yakni mendukung penuh piagam yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jentina, bahasa, atau agama. Yang kedua, konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Dan yang ketiga, tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Selain daripada itu, negara Malaysia juga terlibat dalam agensi PBB, iaitu United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, iaitu Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan. Pelibatan aktif Malaysia ini membolehkan beberapa tapak di Malaysia, iaitu Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Selain daripada itu, Malaysia juga bekerjasama dengan Food and Agriculture Organizations, iaitu FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia, dalam bidang pengeluaran makanan serta World Health Organization, WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. Selain daripada itu, Malaysia juga memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat United Nations High Commissioners for Refugees, pejabat yang dikenali juga sebagai UNHCR, Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai dengan pelarian di Kuala Lumpur. Dan badan ini bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Dan seterusnya, Malaysia menyertai keselamatan badan penting di PBB yang bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, yakni Malaysia sendiri pernah dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 1999 hingga tahun 2000 dan 2015 hingga 2016. Jadi apakah sumbangan-sumbangan Malaysia dalam misi pengaman? Malaysia turut memberikan sumbangan yang besar dalam menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara yang berkonflik atau yang bermasalah. Disiplin dan kemampuan pasukan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini sememangnya diakui oleh PBB. Antara misi pengaman yang disertai oleh Malaysia termasuklah di Kongo, Namibia, Somalia, Bosnia, dan Herzegovina, Kamboja, Timur Leste, Ethiopia, dan Lebanon. Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawal gencatan senjata dalam perang saudara, dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Seterusnya, apakah misi pegawai pemerhati? Malaysia turut terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik seperti di Syria, Liwan, Chad, Libya, Bosnia, dan Herzegovina, Iraq, Kamboja,
Liberia, Kongo, Namibia, Angola, Mozambik, Ethiopia, dan Timur Leste. Tugas pegawai pemerhati ini antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal, dan menjadi juru bahasa. Dan Malaysia juga pernah menjadi tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Selaku anggota PBB yang prihatin, pelibatan Malaysia bukan sekedar menyuarakan pandangan dalam forum dan persidangan PBB atau terlibat dengan misi pengaman, malah negara turut berbangga dengan kejayaan yang dibawa oleh anak Malaysia dalam badan dunia tersebut. Seperti Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Datu Maimunah Muhammad Sharif, Tan Sri Ghazali Ismail, Dr. Jomo Kawimi Sundram, Tan Sri Abo sama Abo Bakar. Mereka inilah anak-anak Malaysia yang berjaya menjadi tokoh dalam agensi PBB. Kita teruskan lagi dengan penglibatan Malaysia dalam Commonwealth. Apakah penyertaan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Malaysia dalam Commonwealth? Malaysia senantiasa memberikan komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur dan dilaksanakan oleh Commonwealth. Komitmen ini dapat dilihat melalui kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Commonwealth. Penyertaan dalam Sukan Commonwealth dan membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid dalam Commonwealth Head of Government Meeting, COGM, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Malaysia juga bersetuju menjadi tuan rumah COGM pada tahun 1989. Malaysia turut menyertai rancangan Colombo, iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan, iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 hari bulan Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu, dan perjanjian ini memperkukuhkan lagi pertahanan dan keselamatan negara. Dan Malaysia juga telah menyertai sebagai rakan dagang dengan negara-negara lain, di mana komoditi utama negara diekspor ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Kadar cukai yang dikenakan lebih rendah, contohnya cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Kemudian, Malaysia juga telah menentang dasar apartheid yang menjadi isu penting yang menarik perhatian Commonwealth. Dengan lantang, Malaysia menentang dasar ini. Asas penentangan Malaysia ini disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama-sama dengan negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Kemudian Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, iaitu COGM, yang diadakan 2 kali setahun. Dan persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini. Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Sukan ini juga diadakan setiap 4 tahun sekali. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu
mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pencapaian atlet kita dalam sukan ini juga telah mengharumkan nama negara. Dan Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. Ringkasnya, penyertaan Malaysia dalam Commonwealth ini telah membawa manfaat yang besar dari sudut ekonomi, sosial, dan politik kepada negara. Malaysia turut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia ini yang menonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia selain lantang menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bekerjasama memastikan negara kita ini senantiasa dihormati oleh negara lain. Kita beralih kepada cabaran mengukuhkan dasar luar. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu kita hadapi di dalam mengukuhkan dasar luar. Cabaran politik antarabangsa. Cabaran politik antarabangsa sememangnya sangat mempengaruhi dasar luar Malaysia. Contohnya, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tunku Abdul Razak Husin ke negara tersebut pada tahun 1974. Yang kedua, cabaran politik serantau. Peluasan pengaruh komunis di Indo-China menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara, yang mana berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara. Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Jadi pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia, bagi membincangkan pergolakan di Indo-China serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Cabaran yang ketiga adalah keselamatan dan pertahanan. Anglo-Malaysian Defence Agreement, AMDA, yaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain ditamatkan pada tahun 1971. Berikutan itu, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baharu iaitu Five Power Defence Agreement FPDA atau Perjanjian Pertahanan 5 Negara pada 15 hari bulan April hingga 16 hari bulan April 1971 yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Malaysia akan memperolehi bantuan teknikal dan latihan bersama memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA. Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuatkan pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini. Dan Malaysia juga menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi mengenai dengan penglibatan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASAH, ditubuhkan tahun 1961, yang merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Pada tahun 1963, persepahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia, yang juga dikenali sebagai MAPILINDO, diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Namun begitu, MAPILINDO gagal mencapai matlamatnya. Dalam usaha untuk meningkatkan semangat setia kawan dan keserentauan, maka diwujudkan ASEAN pada 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 negara,
yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudiannya ASEAN menerima 5 anggota baru yaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan ASEAN pada ketika itu adalah 10 buah negara. Penubuhan ASEAN ini dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Malaysia juga menganggotai ZOFAN, Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Naturality, ZOPAN, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini menjadi subjek penting yang dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN. Langkah Malaysia menjalinkan hubungan dengan China turut dilihat sebagai sebahagian daripada pengisian konsep ZOFAN tersebut. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform yang terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global. Langkah ini termasuklah mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia, dan China. Seterusnya, penyelesaian konflik serantau. Malaysia terlibat secara aktif mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam, Kamboja kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Sebagai contoh, konflik di Vietnam dan Kamboja ini berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Yang seterusnya adalah kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN ini sudah bermula pada tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Projek Industri ASEAN ataupun AIP dimulakan. Antara projek yang berjaya termasuklah pengeluaran baja urea di Indonesia pada tahun 1984 dan Malaysia pada tahun 1986. Pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN, dan sokongan ini diharapkan mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Dalam meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN ini, beberapa insentif dilaksanakan termasuklah melalui skim keutamaan perdagangan SKP yang dicadangkan pada tahun 1976 dan dilaksanakan pada tahun 1978. Pemotongan cukai barangan dilakukan melalui skim ini dan Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN. Seterusnya, kerjasama sosial. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Ministers of Education Organisation, iaitu CMO. Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Center for Educational in Sciences and Mathematics, RESCSAM. Pusat serantau pendidikan untuk sains dan matematik di Pulau Pinang. Kerjasama dalam bidang kebudayaan juga dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Dan yang terakhir, sukan SEA dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam sukan.
Ringkasnya, Malaysia merupakan antara pelopor kepada penubuhan Asian dan aktif dalam pertubuhan sehingga kini. Sejak penubuhannya, Asian telah berjaya membuktikan kejayaannya dalam pelbagai bidang dan dihormati oleh pihak luar sebagai sebuah organisasi yang sangat penting di rantau Asia Tenggara. Pelibatan Malaysia yang aktif dalam pertubuhan ini menunjukkan semangat persahabatan serantau yang kukuh dan sangat penting kepada kemakmuran serta kemajuan negara. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi bagaimana penglibatan Malaysia dalam NAM ataupun pergerakan negara-negara tanpa pihak. Penyertaan Malaysia dalam NAM ni bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bidang sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada bulan April 1970. Penyertaan dalam NAM merupakan satu bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya daripada pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka berasaskan prinsip natural, aman bebas dan berkecuali. Sejak menyertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota NAM telah menaikkan nama negara kita. Peranan Malaysia juga dapat dilihat melalui kesediaannya menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM pada tahun 2003, iaitu menjadi pengurusi NAM, memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar apartheid, isu Palestin dan Bosnia-Herzegovina serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Seterusnya, penglibatan Malaysia dalam OIC. Pelibatan Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa sebenarnya bermula sejak era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau menyuarakan agar diwujudkan sebuah pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Hasrat ini semakin kuat selepas berlangsungnya persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara pada tahun 1964 di Kuala Lumpur. Pada bulan Mei 1969, Kuala Lumpur menjadi tuan rumah kepada persidangan Islam antarabangsa. Agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur ini dibawa ke Rabat, Maghribi sehingga tertubuhnya OIC. Perbincangan tentang pelibatan Malaysia dalam OIC dapat dilihat melalui pelantikan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Setiausaha Agung pertama. Malaysia pernah menjadi pengurusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu yang berkaitan dengan masyarakat Islam. Seterusnya, banyak perkara-perkara yang dibincangkan di dalam penglibatan Malaysia dalam OIC, seperti pembangunan pendidikan, menangani isu politik negara Islam, pembangunan ekonomi. Nah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, teacher baru saja selesai menerangkan kamu mengenai dengan bab yang ke-9. Teacher harap pelajar dapat memahaminya dan pastikan sebelum mendengar YouTube teacher ini, pelajar sudah membaca buku teks terlebih dahulu. Dan YouTube ini bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman pelajar di dalam bab 9. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih pelajar kerana sudi mendengar penerangan teacher dan kita bertemu kembali di dalam bab yang terakhir, yakni bab 10. Okey, bye-bye.